Assalamualaikum dan hai, saya Pak dan Racun. Kali ni geng, macam yang korang nampak depan mata korang, kita ada smartphone yang paling banyak request dalam bulan ni, ROG Phone 5. Smartphone gaming terhebat daripada ROG untuk tahun 2021 ni. So saya sendiri pun dah tak sabar sebenarnya nak tengok apa yang special ada dekat phone ni, apa yang baru kan. So kalau korang dah bersedia, korang pun dah tak sabar, jom kita mulakan Racun sekarang. Finally, doa korang untuk tengok unboxing ROG Phone 5 dalam channel Pak Nantek dah pun termakbul sebab Asus dah pun hantar ROG Phone dekat kita sekarang ni. So macam korang sedia maklum, untuk ROG Phone pada tahun 2021 ni dia tak datang seorang-seorang, dia ada family dia yang lain. Dia ada versi yang Pro, ada versi yang Ultimate. So kalau yang paling power boleh kata versi Ultimate lah sebab RAM dia tu sampai 18GB. Lagi besar kot daripada laptop korang punya RAM kan. Tapi nak buat apa besar-besar ni, wallahualam lah. Tapi kalau korang ambil yang versi Ultimate ni, korang punya poket, korang punya wallet memang kering habis lah. Harga dia memang keras lah, boleh cecah sampai 5,000 geng. So untuk yang saya dapat sekarang ni, kita punya ROG Phone 5 yang biasa je, bukan Pro, bukan Ultimate. Dan kita punya RAM ni sampai 16GB, besar juga kan. Ok, so kalau korang tengok dekat bahagian atas ni, ada nombor 5, ada logo ROG. Di bahagian bawah ni ada tulisan ROG Phone. Tapi apa yang saya perasan dekat sini, dia punya lapisan kotak luaran ni dia macam ada dot-dot-dot macam tu. Mungkin diorang sengaja letak macam ni sebab nak sama dengan kita punya phone back panel belakang tu ada juga dot-dot macam ni. Ok, so kalau korang tertanya pula lah kan, kenapa tiba-tiba lompat ROG Phone 5, mana ROG Phone 4? Macam korang sedia maklum lah, untuk China ni diorang ada kepercayaan diorang tau. Kalau nombor 4 tu nombor tak bagus lah, tapi tak apalah, kita depend lah kan. Macam kita Islam, kita tak fikir benda tu, tapi tak ada masalah pasal ni. Ok, so kalau korang tengok di bahagian kanan dekat sini ada tulisan ROG Phone 5. Di bahagian kiri pun ROG Phone 5, tapi ada macam ROG besar kat sini. Di bahagian kanan ni tak ada, di kiri je. Di bahagian bawah ada tulisan Republic of Gamers, macam biasa kata-kata khemah diorang. Di bahagian atas pun sama. Kalau di bahagian belakang dekat sini ada spek yang kita dapat. So dekat sini ada MA number, lepas tu adalah spek highlight macam RAM 16GB, suara dalaman 256GB, 6.78 Full HD Plus display, 888 bla 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 lah. Ok, so sekarang untuk korang buka. By the way, yang colour saya dapat ni warna hitam tau. Kalau untuk ROG Phone 5 kali ni dia ada warna putih. Sebenarnya saya memang nak warna putih, tapi entah macam mana dah boleh ambil warna hitam pula. Tapi tak apalah, no problem lah kan. Ok, so kalau untuk buka ROG Phone 5 ni macam ni tau. Dia macam ada magnet sikit di bahagian sisi ni. Dekat sini nampak tak? Dia memang dah sediakan tempat untuk korang tarik je. So dia ada magnetic sikit, korang just buka macam ni guys. Fuh, nice gila. So bila korang buka je dekat sini, korang terus nampak ada folder sudir, tulisan. Dan yang paling menarik dekat sini kan, ada macam comic tau. Kalau korang tengok kat sini, dia bagi tahu start to scan AR cartoon. So dia macam ada AR, nanti benda tu macam real gila hidup bila korang scan guna smartphone. Tapi tak apa, lepas ni kita tengok. First kali kita akan angkat dulu kotak kecil ni. Dekat sini macam biasalah, korang pun tahu apa yang ada dekat sini. First kali korang akan dapat SIM tool ejector. Tapi apa yang paling saya suka, SIM tool ejector untuk Asus ROG ni memang nampak sangat-sangat cantik kan, sangat rare. Dia lebih kurang macam yang ada dekat Razer lah. Korang nampak dekat sini pun dia ada tulis dekat situ Republic of Gamers. Dan kita punya casing dekat sini, kita dapat casing, cuba kita check. Alright, so casing ni macam ni, dia macam tak keras sangat, tapi design tu macam yang ada dekat Black Shark 4 punya casing. Alright. So next dalam ni kita akan dapat manual cara-cara penggunaan, user guide, dan ada juga warranty, ada MA number, dan yang terakhir kita dapat dekat sini dia punya stiker pelekat tu. Kali ni nampak canggih lah, nampak macam padu semua ada punya stiker ni kan. Korang boleh tampal kat mana korang suka. Alright, kita letak tepi dulu. Dan sekarang ni kita akan angkat, kita akan ambil kita punya smartphone ROG Phone 5. Macam mana rupa dia. Berat je, berat sikit lah. So dekat bahagian plastik ni ada tulisan USB Type-C port. Kita tak cabut, kita tarik je macam ni, kita angkat macam ni. Alright guys. So inilah dia ROG Phone 5 kita, memang sangat-sangat memukau. Tapi kali ni saya tengok design dia tu macam lebih simple. Dia tak ada macam heatsink ke apa, nampak simple gila, just ada macam visual effect dekat dalam ni. Tapi tak apa, kita akan letak dulu di bahagian sisi. Next dalam ni apa lagi yang ada dalam kotak, kita cuba tengok. Ok, dekat sini dia bagi tahu ada launch memory crate, macam ada nombor-nombor macam tu. Yang ni biasanya dekat dalam phone tu sendirilah. So kita akan angkat dulu. Next dekat sini korang akan dapat apa lagi? Ok, ni apa? Ok, so ni macam aksesoris untuk korang letak di bahagian sisi tempat yang cover dia punya macam ada port tu supaya tak hilang lah. Mungkin sebab benda ni selalu hilang.
So dia bagi extra, dia tahulah kan. So bagus lah. Next dalam ni korang akan dapat kabel jenis braided warna hitam. So kabel macam ni dia lebih tahan lasak. Tapi dekat sini di USB-C to C, bukan USB-A to C. So kalau kita ambil dia punya adapter, dan yang paling keempat sekali geng, untuk ROG Phone 5 ni, dia punya adapter tu geng support pengecasan 65W. Memang sangat-sangat laju. Walaupun dia tak adalah sampai 120W macam yang ada dekat model-model lain, tapi 65W bagi saya pun dah cukup laju lah untuk penuhkan bateri 6000 mAh tu. So dekat sini ada tulisan ROG, ada logo ROG. So rasanya ini je yang korang akan dapat dalam kotak. Sekarang ni geng, kita akan cuba onkan dulu kita punya ROG Phone 5 dan kita akan cuba scan lah sikit kan benda ni kan, AR ni, kita tengok macam mana. Alright geng, kita dah pun masuk, kita dah pun boot phone ni dan kita berada di dalam menu utama dekat home screen. Saya dah set up sikit lah, saya perasan dia ada banyak juga wallpaper yang terbina dekat dalam phone ni. Boleh kata agak menarik dekat sini, korang boleh pilih mana yang korang suka. By default dia akan bagi korang Republic of Gamers ni, dan dia macam ada animation bila korang tukar kepada X mode. Tapi tak apa, sekarang ni saya nak tunjuk sikit dekat korang lah macam mana rupa AR tu. Dan untuk tukar, untuk masuk kepada mode AR tu, korang kena masuk melalui armor crate di bahagian sini. Di sini akan ada banyak fungsi untuk korang boost performance, untuk tweak-tweak sikit kan. So korang masuk di bahagian konsol, kita akan pergi ke bahagian AR ni, korang tekan. So nanti dia akan keluar macam game, pilih kotak phone korang. So nanti saya set up je. Alright gang, korang boleh tengok sendiri macam mana rupa AR kat kotak tu. Memang sangat-sangat fun gila gang. Sap. Kita akan cepat je. So dekat karakter Akira tu, dia boleh tekan play untuk korang main game. Adalah game sikit kan. Bila korang tekan, korang buat macam ni, landscape mode. So nanti dia macam ada movie sikit. By the way, dia punya sound stereo front facing tu memang boleh kata sangat kuat gang. Yang ni fun gila. Korang boleh pakai trigger. Mantap. Untuk rekaan yang ada dekat ROG Phone 5 ni, bagi saya kali ni nampak lebih simple, nampak lebih clean lah. Dia dah tak ada dah macam rekaan iconic integrated heatsink di sisi kanan macam yang ada dekat ROG One sampailah ROG 3. Kali ni dah tak ada. Tapi walaupun dia dah tak pakai integrated heatsink di sisi kanan, dia bukanlah tak power. Dia punya cooling system masih power. Sebab kali ni dia dah naik taraf lah, dia panggil game Cool 5. Yang mana dia punya sistem tu, dia letak dia punya motherboard di bahagian tengah, bateri kanan dan kiri tau, untuk bagi sejukkan lagi, untuk bagi kurangkan haba dissipation apa semua tu lah. So kalau kita tengok pula di bahagian sisi belakang, apa yang menarik lah bagi saya kan, walaupun rekannya clean, tapi yang bagusnya dia masih kekalkan lampu RGB yang ada dekat logo panel belakang ROG Phone 5. Yang tu memang saya salute lah. Cuma kali ni kalau korang tengok panel belakang ni tu, lampu RGB tu lebih ke arah dot-dot. Dia bukan macam yang standard clean macam yang ada dekat ROG lain tu. Tapi apa yang membezakan ROG Phone 5 dengan versi Pro dan Ultimate, kalau yang lain tu, yang dua tu, dia orang dekat panel belakang ni dia bukanlah macam dot-dot macam ni RGB, tapi dia ada LED screen. Cuma walaupun dia ada LED screen, tapi dia punya warna tu just monochrome, dia bukan colourful macam ada dekat ROG Phone 5 kita ni guys. So di sini korang boleh nampak dia macam ada anak panah, lepas tu ada macam warna apa ni, warna merah, warna pink something lah. Saya pun tak pasal nampak macam warna pink kan, tapi kenapa dia tak warna pink, macam awet-awet pula kan. Tapi tak apalah. So dekat sini ada nombor 5, ada ROG, lepas tu ada tulisan Republic of Gamers established 2006. So kalau korang tengok di bahagian atas, dekat mi kamera ni masih ada 3 kamera, 64MP kamera utama, 13MP ultra wide angle dan 5MP lebih macro. So di sini ada tulisan 64MP quad barrier dan ada juga flash. So kalau kita beralih pula di bahagian hadapan, first kali untuk korang unlock phone ni ada pelbagai cara, sama ada korang nak pakai face unlock ataupun cap jari yang terbina di dalam skrin. Kita cuba tengok sikit kelajuan untuk unlock tu macam mana. So far not bad, dan saya perasan bila korang masuk tu akan ada animation Republic of Gamers yang nampak lebih macam aura gamers tu terpampang kat sini kan. By the way, dia punya kelajuan tu memang sangat responsif lah. Ok, untuk skrin sekarang ni, apa yang korang tengah tengok sekarang ni memang sangat cantik. Sebab panel phone ni dia menggunakan Super AMOLED daripada Samsung. So memang korang akan nampak sedap mata memandang skrin dia. Dan kecerahan skrin pun boleh kata sangat tinggi dekat sini. Untuk size skrin bersaiz 6.78 inci dan resolusi tu hanyalah sampai Full HD+. So tak adalah option untuk tukar kepada Quad HD apa, memang tak ada guys. Untuk phone ni sendiri, bila saya pegang, saya terasa agak berat dekat sini. Dia punya skrin pun kali ni nampak lebih memanjang saiz dia tu. Not bad lah.
So kalau kita beralih kepada special features yang ada dekat skrin, first kali korang akan dapati yang phone ni support sampai 144Hz refresh rate. So dia sama juga macam ROG Phone 3. So kalau korang nak tukar kepada 60Hz pun boleh. Kalau korang rasa nak biarkan dia pilih refresh rate secara auto, korang just tekan saja, nanti dia akan pilih secara auto depend pada konten yang korang tengah tengok sekarang. Okey, tapi saya lebih prefer 144Hz lah, sebab nanti bila korang nak scrolling tu terasa sangat-sangat fluid. Kalau experience gaming pun terasa lagi padu dekat sini. Ada banyak fungsi lain, contohnya kalau korang nak pilih macam animation speed dan juga LED indicator yang terletak di bahagian atas dekat bezel. So kalau kita beralih di bahagian menu home screen, kalau kita tengok di bahagian panel notification, dia ada button untuk masuk kepada X mode, sama ada korang nak tekan button ni ataupun korang squeeze. Tapi korang nak onkan squeeze tu, kena onkan bahagian setting dahulu. Kalau korang nak tukar lampu di bahagian panel belakang ni, lampu RGB yang menyala-nyala ni kan, korang boleh tekan sistem lighting. Dan korang juga boleh adjust lah warna-warna lampu tu, memang not bad, terbaik kalau masuk di bahagian edit lighting. Dekat sini korang boleh pilih warna yang korang suka, brightness dan kelajuan dia tu korang boleh pilih juga. Memang mantap gila. Ini salah satu features yang saya suka lah di dekat phone gaming. Harap-harap dia tak buang lah kan, sebab ada model phone gaming lain yang dah tak ada lampu RGB ni, sangat sayang lah dekat sini. Next kita akan beralih pula di bahagian setiap sisi phone. Kita nak tengok lah berapa banyak port, berapa banyak lubang yang tersedia dekat ROG Phone 5 ni. First kali sebelum tu saya terlupa inform kat korang yang mana untuk panel belakang phone ni material yang diguna pakai adalah kaca tapi jenis Corning Gorilla Glass 3. Manakala untuk bahagian hadapan ni lebih canggih, dia pakai kaca Corning Gorilla Glass Victus yang paling latest, yang paling baru. Selain sedap mata memandang kan, phone ni bila pegang pun terasa premium lah sebab dia pakai kaca daripada panel belakang ni. Ok, so kalau kita beralih di bahagian sisi frame pula dekat sini, untuk material yang guna pakai ni daripada aluminium sahaja, tapi kalau korang tengok di bahagian tengah ni, nampak tak macam ada rubber something yang menutupi ni kan. So bila korang buka dekat sini, dia ada dua port tau. Satu port USB-C dan satu lagi macam ada pin-pin connector untuk connect korang punya aksesoris tambahan. Kalau kita beralih di bahagian bawah dekat sini, korang akan nampak kalau slot SIM dia tu, lubang SIM dia tu memang sangat cantik rekaan dia. Dan dari kombinasi pink yang nampak lebih pop up. So kalau kita buka, kita akan cuba tengok berapa slot SIM yang tersedia dekat dalam ni. Korang kena tekan kuat sikit tak, dia macam agak susah sikit, memang kena hati-hati kan. Alright, boleh buka. So dekat sini kita akan cuba tengok, dia menyediakan hanya 2 SIM jenis nano. Tak ada slot untuk korang kembangkan memori internal. So bila korang nak beli phone ni, make sure korang pilih dengan tepat lah saiz memori yang korang nak beli tu, saiz internal, supaya korang tak tersilap kan. So kalau kita beralih di bahagian bawah dekat sini, ada salah satu lagi port USB-C untuk charge phone. Dan di bahagian sisi ni yang terbaik tu, korang akan nampak kalau audio jack telah dikembalikan dekat sini. Masa ROG 3 tu dia dah buang, kali ni dikembali-kembali lah. Yelah kan, sebab ni kan phone gaming, audio jack ni boleh kata sangat penting kot. Tapi kali ni bukan je dikembalikan audio jack, tapi dia upgrade sikit. Dia letak codec yang high end supaya bila korang dengar earphone berwire tu, bunyi dia memang sangat sedap. Untuk sisi kiri pula, first kali ada power button, ada juga volume button up and down, dan juga ada air trigger yang mana telah dipertingkatkan dekat sini. Dia bukan mechanical, jenis air trigger macam kapasitif je, dan ada macam ukiran ROG macam biasa juga. Katanya dah pun dipertingkatkan lah, nanti kita tengok macam mana kan, best lah best. So kalau di bahagian atas dekat sini clean je lah, just ada lubang mic saja dekat situ. Yang lain tu clean macam biasa, tak ada apa-apa lubang pun. Next kita akan uji sikit kekuatan front facing stereo speaker yang ada dekat ROG Phone 5 ni. Saya akan buka paling tinggi dan korang boleh dengar sendiri kan. Macam yang korang tahu kan, untuk ROG Phone 5 ni dia ada juga yang versi Pro dan juga Ultimate. Tapi yang bagusnya, walaupun kita punya ni versi yang paling biasa, yang paling low, tapi dia tak ada rendah-rendahkan lah. Dia still bagi higher spec, korang boleh dapat Snapdragon 888. So memang terbaik dekat sini. Sekarang ni kita akan cuba tengok macam mana kalau skor antum tu benchmark, berapa skor yang dia dapat. Kalau korang tertanya, kita akan cuba tengok sekarang. Memang gila geng, dia boleh dapat sekitar 800,000 lebih, which is paling tinggi setakat saya pegang Snapdragon 888 ni. Tapi tak apa, sekarang ni kita akan cuba tengok pula, kita akan cuba test lah features gaming dan juga cuba main game sikit. Let's go. Kita dah pun masuk ke dalam lobby PUBG Mobile, tapi kita bukan nak buat penderaan sekarang ni geng. Kalau korang nak tengok penderaan, boleh komen, mungkin saya akan buat secepat mungkin. Untuk setting grafik highest, korang just boleh dapatkan Ultra HD 4K, HDR Slim, dan ada tak smooth 90fps? Masih tiada. Macam korang tahulah, Snapdragon 888 ni belum optimal sepenuhnya, korang kena bersabar sikit untuk dapatkan update tu.
Next, macam mana pula untuk features gaming? Of course ada. Untuk aktifkan, korang just swipe saja di sisi kiri. Dekat sini ada banyak fungsi, tapi yang saya nak highlight dekat sini, korang kalau nak adjust dia punya trigger, tekan yang butang ni dan akan keluar ultrasonic button. Dekat sini trigger tu berfungsi dengan banyak cara, sama ada nak tekan tab, dual partition, swipe dan banyak lagi. Next, untuk motion control ni korang boleh trigger bila korang buat macam ni kan, boleh tambahan lah untuk trigger untuk button tu. Dan untuk cooler button ni kalau korang pakai aksesoris cooler tambahan tu lah. Next, apa lagi yang ada dekat sini, korang tengok ada banyak fungsi. Ada juga scout mode ni untuk inverted color, supaya kalau enemy bersembunyi di tempat yang gelap korang lagi clear nampak. Tapi saya tak pakai sangat setting ni. Dan kalau korang nak tukar kepada X mode, korang masuk di bahagian settingnya, di macam anak panah. Korang tekan untuk yang bahagian konsol di bawah. Dekat sini korang boleh tweak, korang boleh adjust lagi. Dia punya performance memang sangat-sangat padu. So tak apalah, kita akan cuba test beberapa game. Sekarang ni kita akan main PUBG dulu. Let's go. Sekarang ni kita akan masuk ke dalam aplikasi kamera. Kita akan explore apa yang ada dekat dalam ni. First kali untuk kamera utama dekat sini, korang boleh dapatkan fungsi tukar kepada ultra wide angle 13MP. Untuk selfie kamera di bahagian atas bersaiz 24MP sahaja. Kalau korang masuk di bahagian video, korang boleh dapatkan resolusi sampai 8K. Tapi kalau korang onkan steady on, korang tak boleh dapatkan 8K, just Full HD ataupun HD. Dekat sini lagi, kalau korang masuk di bahagian slow mo, paling tinggi resolusi boleh dapat 4K 120fps. Di bahagian more, dekat sini ada macro 5MP, ada night, pro video dan juga motion tracking. So geng, rasanya setakat kita explore ni, segala features dan juga spek yang ditawarkan dekat ROG Phone 5 ni memang bukan biasa-biasa. Korang dapat Snapdragon 888, top notch, screen pun cantik, refresh rate tinggi, ada high quality camera 64MP, audio jack, lepas tu front facing stereo speaker lagi, korang dapat juga cooling system yang baru, dan yang tak lupa juga banyak gila features gaming macam trigger semua tu lah. Tapi ada satu lagi benda yang tak lengkap kalau tak ada. Yes, bateri phone ni berbekalkan 6000 mAh yang cukup besar. Walaupun agak sama dengan ROG Phone 3, tapi apa yang baru dekat sini, sistem pengecasan kali ni lebih tinggi, lebih laju, 65W. So okay, rasanya itu saja video untuk kali ni. Nanti saya akan cuba pakai lebih lama dan share dekat korang pendapat saya. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Kalau ada tersalah kata, tersalah info, saya harap korang maafkan saya. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya.